صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang masih memberi rezeki agar kita bincang sama-sama tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah seorang insan yang paling mulia, yang paling agung di atas muka bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sirahnya adalah sirah yang paling mulia, sirahnya adalah sirah yang paling agung di dunia ini. Baik, tajuk kuliah kita di hari ini iaitu orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dan muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah, Rasulullah dimusuhi oleh al-musyrikin, yaitu orang yang syirik seperti Quraisy, yang Abu Jahal sebagainya. Setelah Rasulullah SAW berhijrah kepada Al-Madinah, maka ada juga yang musuh kepada Nabi SAW, yaitu dua golongan yang besar di Al-Madinatul Munawwarah. Golongan yang pertama yaitu kaum Yahudi, orang Yahudi. Mereka sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muslimin. Dendam, hasad dan benci kepada mereka. Golongan yang kedua yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muslimin di Al-Madinah yaitu al-munafiqin. Munafiq, orang-orang yang munafik. Munafiqin ini ada daripada golongan Yahudi, ada daripada golongan Al-Ansar, daripada orang Arab yang penduduk Al-Madinah. Mereka munafik, yakni mereka zahirkan Islam tapi batinkan kekafiran. Mereka masuk Islam tapi dengan tipu. Dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bukan Islam sebenarnya. Kita insya-Allah akan mula menceritakan tentang golongan yang pertama iaitu al-Yahud, Yahudi. Dari mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Al-Madinah, orang Yahudi telah menyebarkan berita fitnah
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin yang berhijrah kepada Al-Madinah. Apa cerita dan berita fitnah itu? Mereka kata, "Mundu dakhala al-Madinah naqasat thimaruha wa ghalat as'aruha." Ayo. Orang Yahudi menuduh Rasulullah dan umat Islam dengan tuduhan yang mereka ni negatif, perkara negatif untuk Madinah ni, untuk negeri kita ini. Kerana dari mula Muhammad ini dengan sahabatnya masuk kepada Al-Madinah, maka buah-buahan di Madinah semakin kurang. Yani hilangnya keberkatan. Itu cerita palsu yang langsung tak masuk akal. Sebenarnya dari mula Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah, semakin banyak buah Al-Madinah dan Allah meletakkan keberkatan pada buah dan pokok dan biji-bijian, juga di dalam daging-daging kambing yang ada di Al-Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan keberkatan oleh doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang Yahudi menyebarkan atau menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang tidak masuk akal dan tuduhan yang palsu dan batil, tidak sah. Yaitu mereka tuduh yang Rasulullah dari mula masuk Madinah dengan sahabatnya, maka hilangnya keberkatan dari Madinah sampai buahnya dah kurang. Buah-buahan di Madinah berkurang dan harga-harga di Al-Madinah semakin naik. Sebelum Muhammad masuk kepada Al-Madinah, harga okey, harga bagus, harga barang, harga makanan. Lepas Muhammad masuk, harga naik. Jadi maknanya mereka nak kata, yakni apa? Ini bukti dan tunjuk sangat yang kedatangan Muhammad kepada Al-Madinah ni tidak membawa apa-apa keberkatan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah membalas kepada mereka dengan firman-Nya, yaitu qul kullun min indillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini menjawab kepada Yahudi. Qul, katalah wahai Muhammad, kullun, semuanya, seluruhnya min indillah, daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang membanyakkan buah-buahan, rezeki, harta, sebagainya. Juga Allah Subhanahu Wa Taala yang mengkurangkan. Bukan kerana kedatangan sesiapa atau keluar sesiapa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab dan batilkan tuduhan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda dhuhur al-Islam, dan ketika agama Islam semakin zahir, semakin tinggi di dalam Al-Madinah, semakin kuat orang Islam bersama Rasulullah SAW. Mereka dah bina masjid sendiri. Umat Islam dah ada tempat ibadahnya sendiri. Golongan Al-Ansar telah menjanji mereka akan lindungikan Nabi SAW daripada siapa-siapa yang ingin membunuh Rasulullah atau membuat madarat kepada Nabi SAW. Maka orang Yahudi merasa hasad, rasa hasad dan rasa cemburu dan dendam kepada Rasulullah SAW. Kenapa Muhammad ini datang kepada tempat kita di Madinah dan dilindungi, sampai kita pun tak boleh melakukan apa-apa untuknya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kerana orang Yahudi lepas mereka melihat begitu, mereka terus berbincang dan bersetuju satu sama yang lain. Semua mereka semua rancang akan memusuhi Rasulullah dan muslimin. Dan kita selama-lamanya kita akan lawan dan
akan menjauhkan orang daripada Muhammad dan sahabatnya. Ini cara orang Yahudi kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad badatil baghdha'u min afwahihim." Wahai Muhammad, ketahuilah, firman Allah, telah jelas kebencian mereka kepada kamu dan sahabat kamu, kepada umat Islam, daripada mulut mereka. Sudah jelas keluar dari mulut mereka. Yani mereka sampai melafazkan perkara itu, sampai mengeluarkan perkara itu dari mulut mereka. Yakni kata-kata mereka, ucapan mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad, penuh dengan dendam dan cemburu kepada Rasulullah dan muslimin. Siapa mereka ni? Yahudi. Orang Yahudi. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketahuilah wahai Muhammad dan orang Islam, kebencian tu dah zahir dari mulut mereka, dari lidah mereka, tetapi yang ada di dalam hati mereka lagi besar. Yani kebencian yang ada di dalam hati mereka lagi besar, lagi dahsyat. Bukan hanya lidah mereka, ucapan mereka, dari kata-kata mereka pun kasar, fitnah, tuduh, ganggu, sakitkan hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, cuma yang ada di dalam hati mereka lagi besar. Ketahuilah yang ada di dalam hati mereka lagi dahsyat. Yakni lagi busuk hati mereka, lebih daripada yang ada di mulut mereka. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Sehingga daripada kebencian orang Yahudi kepada Rasulullah dan sahabatnya, daripada dendam dan hasad orang Yahudi kepada Rasulullah dan sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawasanya jika Rasulullah dan sahabatnya mendapatkan satu rezeki, satu nikmat, satu kebaikan, orang Yahudi semua rasa geram, rasa marah, rasa tak selesa. Sampai begitu hasad mereka kepada umat Islam. Sehingga umat Islam kalau dapat rezeki, bukan ambil rezeki mereka, bukan ganggu mereka. Allah bagi rezeki, mereka dapatkan rezeki, mereka dapat apa-apa, mereka rasa banas, mereka rasa tak selesa, mereka rasa marah terus. Itu cara orang Yahudi jika umat Islam dan Rasulullah SAW mendapatkan nikmat. In tamsaskum hasanatun, jika kamu kalian, wahai Muhammad dan sahabatnya, mendapatkan satu nikmat, satu hasanah, satu kebaikan, satu rezeki, tasu'hum, mengganggukan mereka. Mereka merasa ganggu. Perkara itu mengganggu mereka. Perkara itu membuat mereka rasa banas dan dendam dan hasad kepada Rasulullah dan sahabatnya. Macam tu berangai orang Yahudi dari zaman Nabi SAW sehingga zaman sekarang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Baik. Antara cerita yang menjelaskan antara cerita yang sangat menjelaskan tentang dendam dan hasad hati orang Yahudi kepada Nabi SAW dan sahabatnya, iaitu orang Islam, iaitu hadis yang dicerita oleh Sayyidatina Safiyah, Ummul Mukminin. Safiyah isteri Rasulullah SAW. Safiyah ini, ayah dia antara pemimpin Yahudi. Isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, ibu kita orang beriman semua, Safiyah. Ayah dia antara orang yang paling besar melawan dan memusuhi Rasulullah SAW. Dan Safiyah anaknya sendiri yang nanti telah menjadi isteri pada Rasulullah SAW, dia sendiri menceritakan bagaimana ayahnya memusuhi Rasulullah SAW. Safiyah Ummul Mukminin berkata, "Kuntu ahabbu waladi abi ilaihi wa ila ammi Abi Yasir." Aku adalah anak yang
sayangan ayah saya lah. Ayah saya sayang paling menyayangi saya daripada adik-beradik yang lain. Yani Huyai, ayah Safiyah namanya Huyai. Bakcinya namanya Yasir. Dua-dua ini, Huyai, ayah dia dan bakcinya, sangat sayang kepada Safiyah kerana dia budak yang comel, yang cantik dan yang bijak. Jadi mereka sangat sayang kepada Safiyah. Dan dua orang ini, Huyai dan Yasir, iaitu ayah Safiyah dan bakcinya, mereka antara kepala besar daripada golongan Yahudi. Daripada orang yang pemimpin di dalam golongan orang Yahudi dan orang yang lagi pakar tentang agama Yahudi. Dan setiap hari, dia kata, setiap hari jika ayah saya dan pakcik pulang kepada rumah, mereka akan terus senyum kepada saya, belok, gembira, seronok, happy. Di satu hari, ini Safiyah dicerita, dia kata ini yang rasa mula saya tahu, mula nampak ayah saya dan pakcikku benci dan dendam kepada Rasulullah SAW. Waktu tu Safiyah pun dia belum lagi Islam, dia masih Yahudi. Lepas Rasulullah sampai kepada Al-Madinah, maka Huyai dikata kepada adik-beradiknya, Yasir, dia kata, marilah kita pergi jumpa lelaki ni yang mengaku dirinya Nabi. Kita nak cek. Kerana Huyai bin Akhtab ni dengan Yasir, mereka alim di dalam agama Yahudi dan mereka tahu apakah sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dan perkara tu ada di dalam kitab At-Taurat dan mereka dah baca dan dah hafal perkara tu. Jadi mereka nak pergi jumpa Rasulullah untuk memastikan itu dia betul yang disebut di dalam kitab At-Taurat atau bukan. Selepas mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengar Rasulullah SAW, dua-dua, Huyai dengan Yasir, mereka dengar Rasulullah bincang sama dia, cek mukanya, matanya, cara dia bercakap, semua sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Lepas tu, dari pagi sampai petang, lama, dari pagi sampai petang, mereka, tempat mereka namanya Khaybar, yakni kota atau macam taman atau kota yang mereka duduk namanya Khaybar dalam Al-Madinah. Jadi mereka jalan dari pagi pergi menuju kepada tempat Rasulullah tinggal dan mereka jumpa Rasulullah di sana dan mereka bincang, mereka baca, tengok, cek semualah. Di waktu petang mereka pulang kepada kota mereka yang namanya Khaybar. Subhanallah. Selepas mereka pulang kepada kawasan rumah mereka, Huyai dengan Yasir, Safiyah, dia kata, dia yang cerita ni, dia kata, aku rasa bilik hari ni. Ayahku, baciku, tak layan saya seperti biasa. Yakni tak senyum lah. Muka mereka sangat risau. Berfikir, setiap satu nampak kepada arah tak tahu mana. Mereka macam sangat fikir dan risau. Sampai Safiyah pun rasa bilik dengan dua-dua ayahnya dan pakciknya. Dan Safiyah menceritakan, dia dengar, dia dekat dengan mereka, tapi dia tak kacau kerana mereka macam sangat sibuk. Dia kata, Huyai, Yasir tanya Huyai. Dia kata, Ahuwa, adakah betul dia? Yani dia tanya, lepas mereka sampai baru bicara, mereka tak cerita itu di kawasan Madinah di depan Rasulullah dan sahabat. Lepas pulang kepada kawasan rumah dan mereka berfikir, Bakcik Safiyah, dia tanya ayah Safiyah, dia kata, macam mana?
Apa pendapat kamu? Apa yang kamu nampak tadi semua? Adakah benar itu dia Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab kita Taurah? Maka Huyai bin Akhtab, ayah Safiyah, dia memberi jawapan yang sangat terkejut. Yang sangat kejutkan Yasir. Dia kata, benar demi Allah. Itu dia. Sama. Ini adalah Nabi yang disebut oleh Nabi Musa. Yang ada di dalam kitab At-Taurah. Yang Allah telah janji Bani Israel akan keluar di akhir zaman. Ini Nabi yang benar. Semua sifat-sifat Muhammad ini ada di dalam kitab At-Taurah kita. Ini dia. Maka Yasir waktu itu rasa khabar ini serius, tak boleh main, tak boleh nak fikir lagi kalau ini Nabi betul-betul. Jadi dia kata, "Fama fi nafsika minhu?" Maka yani dia kata, lepas tu Yasir tanya Huyai, dia kata, maka kalau kamu kata ini benar, ini adalah Nabi yang betul, yang dijanji oleh Nabi Musa, yang dijanji oleh Allah, maka apa niat kamu? Apa azam kamu terhadap dia? Kamu nak buat apa? Nak ikut dia atau apa? Jelaskan apa yang ada dalam hati kamu. Cuba. Huyai bin Akhtab, ayah Safiyah, dia kata, adawatuhu wallahi ma baqit. Aku akan musuhnya selama aku hidup di dunia ni. A'udzubillah min zalik. Huyai bin Akhtab, ayah pada Safiyah, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Dia sendiri mengaku Muhammad ini adalah Nabi yang disebut di dalam kitab Taurah. Dan dia sendiri dah konfirmkan perkara tu. Tetapi hasad, hati hitam, hati otak yang tertutup, akal yang tertutup oleh Allah, hidayah yang dijauhkan oleh Allah SWT dari badannya. Dia sendiri mengaku Muhammad itu Nabi, lepas dia sendiri pergi cek Rasulullah, dan lepas tu dia menghadapi perkara tu dengan dia bersumpah akan musuh kepada Rasulullah sepanjang dia hidup di atas muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain, ada satu riwayat lain, iaitu Ba'achi Safiyah, iaitu Yasir, bermulaannya hatinya dah mula lembut. Selepas dia rasa ini confirm, memang Muhammad ini yang datang kepada Madinah, memang dialah Nabi yang diberitahu oleh Nabi Musa, dia Nabi yang benar, dia yang disebut di dalam kitab At-Taurah. Kerana sifat-sifat Rasulullah SAW ada. Allah sebutkannya di dalam kitab At-Taurah, di dalam kitab Al-Injil, di dalam kitab Az-Zuhur. Di semua kitab-kitab Allah ada sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi, semua umat-umat yang dahulu, mereka kenal kepada Rasulullah SAW, dan mereka kalau jumpa Rasulullah, mereka boleh tahu daripada sifat-sifat Rasulullah yang ada di dalam kitab mereka. Ada riwayat yang kata, Yasir, dia berkata kepada Huyai, ya qaumi. Ini Yasir. Yasir berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Yakni dia memanggil kepada Yahudi semua. Ati'uni, taatlah saya. Ikutlah saya. Wahai kaum aku, ikutlah saya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membawa kepada kalian apa yang kamu selama sekarang menunggunya. Kerana orang Yahudi dari sebelum ratus-ratus tahun mereka bendah kepada Al-Madinah, duduk di Al-Madinah, tinggal di Al-Madinah, tujuan mereka menunggu kedatangan atau hijrah Nabi akhir zaman. Tapi macam tu, subhanallah. Atuk-atuk mereka berhijrah kepada Madinah untuk jumpa Rasulullah. Tapi lepas Rasulullah dibangkit oleh Allah, mereka orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah berangai Yahudi. Maka Yasir ini antara orang Yahudi yang besar, dia kata, ikutlah saya, taatlah saya.
Demi Allah, ini Muhammad adalah Nabi yang selama sekarang kamu semua menunggunya. Maka ikutlah Muhammad ini. Dan jangan lawan kepada arahannya dan syariatnya. Kemudian Huyai dijawab kepada Yasir, adik-beradiknya. Dia kata, Yasir kata kepada Huyai, wahai Huyai. Sebab Huyai lagi ramai yang ikutnya. Dia kata, wahai Huyai, ikutlah saya kali ini. Tak apa. Aku benarkan kamu lawan saya di dalam segala-galanya. Tapi tentang perkara ni, jangan lawan. Perkara ni bahaya. Kita kena ikut. Ini adalah Nabi yang benar. Kita kena ikut kepadanya. Tetapi Huyai bin Akhtab dia kata kepada Yasir, aku takkan ikut kamu, aku takkan taat kepada kamu tentang perkara ni. Aku berazam untuk memusuhi lelaki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Huyai bin Akhtab, ayah pada Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, mula-mula Yasir itu baik, dia nak orang semua ikut Rasulullah, nak orang Yahudi. Tapi di akhirnya dia nampak Huyai lagi serius untuk memusuhi Rasulullah, jadi akhirnya dia ikut juga Huyai. Yasir juga yang bermulaannya dia suruh orang Yahudi ikut Rasulullah, akhirnya juga dia antara orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Macam tu, yahdillahu linurihi, yahdillahu yani man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan tunjuk kepada siapa-siapa yang Allah ingin. Dan Allah Subhanahu wa taala jika tidak ingin memberikan hidayah kepada sesiapa, dia tak akan dapatkan hidayah dan petunjuk walaupun dia jumpa Nabi. Huyai bin Akhtab jumpa Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah. Tetapi bertambah dendam, bertambah gelap, bertambah jauh dari Allah, bertambah hitam hatinya. Macam tu juga orang-orang Yahudi yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari Sayyidatina Safiyah dimimpi rembulan jatuh atasnya. Kemudian dia rasa belik dan dia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Huyai bin Akhtab. Lepas dia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, ayahnya tampar muka Safiyah. Walhal dia sangat sayang kepada Safiyah. Tapi waktu itu dia tampar kerana dia mimpi begitu. Terkejut Safiyah dan rasa sakit. Dia kata, ayah, kenapa tampar saya? Apa sebab? Saya cerita mimpi, apa yang saya mimpi dalam tidur. Kamu pula marah tiba-tiba tampar saya. Dia kata, engkau ini pasti fikir nak kahwin dengan orang Arab ni yang baru datang kepada negeri kita. Maksudnya Nabi SAW. Safiyah diam sahaja. Dia kata, apa? Ini mimpi, aku tak tahu kenapa mimpi ini datang dan saya tak tahu tafsirnya. Rupanya Huyai bin Akhtab ini Yahudi yang besar yang musuh Rasulullah dan ayah Safiyah, dia orang yang ada ilmu tentang tafsir mimpi. Dan dia tafsirkan mimpi, kalau mimpi rembulan maka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Maka dia kata, kamu ni pasti asyik fikir nak kahwin dengan Rasulullah. Dan subhanallah, zaman berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berang dan ghazwah jihad fi sabilillah kepada Khaybar, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuhkan Huyai bin Akhtab ini, ayah Safiyah.
Lepas mereka pulang kepada tempat mereka, Rasulullah dengan sahabat, Rasulullah SAW kahwin dengan Sayyidatina Safiyah. Dan Rasulullah bawa dia naik belakang dia atas unta. Sepanjang jalan, subhanallah. Sepanjang jalan, Rasulullah SAW jalan sehingga nak balik kepada rumah. Selepas mereka membunuh ayahnya, Rasulullah asyik minta maaf dengan Safiyah. Dia kata, minta maaf. Kita terpaksa bunuh ayah kamu sebab dia membahayakan keamanan negara. Sebab Huyai bin Akhtab ini melakukan satu khianah yang paling besar untuk negara. Yang mana hatta di zaman sekarang kadang-kadang ada yang hukumnya gantung, bunuh macam tu. Jadi, tapi walaupun Huyai bin Akhtab memang layak dibunuh, tetapi Rasulullah SAW sepanjang jalan asyik mengulangkan kata-kata minta maaf daripada Safiyah untuk menenangkan hatinya dan menggembirakan hatinya. Subhanallah, dia kata asyik kata minta maaf. Tapi akhirnya subhanallah, Safiyah radhiyallahu anha, dia kata alhamdulillah kerana Rasulullah bunuh ayah saya. Kalau Rasulullah tidak membunuh ayah saya tak akan menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin saya akan menjadi masih Yahudi dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sahaja sebahagian daripada cara orang Yahudi memusuhi dan membenci dan hasad kepada Rasulullah SAW dan umat Islam. InsyaAllah, Allah memberi rezeki lagi, kita bertemu lagi di kuliah yang akan datang. InsyaAllah kita sambung tajuk yang sama, cara orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.